Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali selamat datang ke FB Live Salam Specialist Hospital Kuala Terengganu. Pada hari ini kita akan membawa dan membincangkan satu topik kesihatan yang sering terjadi pada kebanyakan masyarakat kita, khususnya di negara kita Malaysia, iaitu hemorrhoid atau buasir. Jadi bagi membincangkan topik ini, pastinya kita memerlukan seorang pakar dalam bidang ini untuk mengulas secara lebih jelas dan lebih lanjut mengenai penyakit ini. Oleh itu dengan ini, tuan-puan, saya bawakan bersama saya seorang doktor pakar yang cukup terkenal di Salam Hospital Kuala Terengganu, iaitu Dr. Muhammad Rusdi bin Abdul Rahman, iaitu pakar pembedahan Salam Hospital Kuala Terengganu. Apa khabar doktor? Doktor, di luar sana saya turut mendengar kebanyakan orang mengadu pasal penyakit ini. Ada juga saudara mara saya, sahabat terdekat lah. Ada tertanya-tanya mengapa penyakit ini berlaku. Apa faktor dia, apa kesan dia dan apakah gejala-gejala buasir ini. Jadi sekiranya mereka mendapati mereka menghidapi penyakit buasir ini, apakah yang harus mereka lakukan? Adakah pilihan-pilihan rawatan lah yang mereka akan jalani maksudnya. Okay, jadi oleh itu diharapkan dengan pengalaman doktor selama ini dengan buasir ini, dapatlah doktor mengulas dan berkongsi kepada tuan-puan di luar sana mengenai penyakit buasir ini. Silakan doktor. Terima kasih saudari Azzi pertama kali iaitu kerana menjemput saya untuk bersama dalam program ini. Okay. Saya Dr. Muhammad Rusdi bin Abdul Rahman, pakar pembedahan di Hospital Salam Specialist Hospital Kuala Terengganu, yang mana saya telah berkhidmat di hospital ini lebih kurang 4 tahun. Okay. Dan seperti yang dibagi tahu oleh Azzi tadi, penyakit buasir adalah penyakit yang memang ramai pengidapnya, yang sering kali berlaku dalam masyarakat kita. So jadi untuk itu pada hari ini kita akan mengupas berkenaan penyakit tersebut, penyakit buasir. Pada hari ini saya akan mengupas sedikit berkenaan dengan masalah hemorrhoid ataupun buasir. Kadang-kadang ramai pesakit yang ataupun di antara kita malu untuk mendapatkan rawatan bagi penyakit ini. Tapi nasihat saya, jangan malu dan rawat buasir tersebut sebelum ia menjadi satu penyakit yang kronik dan sukar diubati. Okey, buasir adalah satu penyakit yang lazim berlaku di kalangan masyarakat. Hampir 50% daripada jumlah penduduk boleh ataupun menghidapi penyakit buasir ini dalam kehidupan mereka. Okay. Pada hari ini kita akan membincangkan apakah itu buasir, apakah ataupun siapakah golongan-golongan yang berisiko untuk mendapat penyakit ini. Apakah tanda-tanda ataupun gejala-gejala buasir yang kita perlu kenal pasti, bagaimana pemeriksaan dibuat untuk mencapai ataupun mendapatkan diagnosis penyakit buasir tersebut, dan kaedah-kaedah rawatan yang berkaitan, sama ada rawatan konservatif ataupun rawatan pembedahan. Buasir pertama sekali adalah tisu lembut. Dia adalah tisu jaringan salur darah yang normal. Dia merupakan jaringan salur darah ataupun venous plexus yang normal, yang terdapat pada semua individu, yang bertindak sebagai cushion dan membantu dalam mengawal proses pembuangan najis. Okey, ia adalah struktur normal. Dia adalah struktur normal yang terdapat secara sedia ada pada kawasan anorektum ataupun kawasan dubur. Okey, tapi bila jaringan salur darah ini menjadi masalah ataupun menjadi bengkak ataupun berdarah, dia kita panggil sebagai buasir. Buasir terdiri pada dua jenis, iaitu buasir dalaman ataupun internal hemorrhoid dan juga buasir luaran ataupun external hemorrhoid. Ini adalah disebabkan oleh bahagian ini adalah berdasarkan pada garisan ini, iaitu garisan dubur ataupun dentate line, yang mana
terdapat atau pada garisan yang atas pada dentate line, buasir dikenali sebagai internal hemorrhoid ataupun buasir dalaman. Buasir pada kedudukan ini biasanya tidak sakit kerana tidak ada deri rasa yang terdapat di atas garisan ini. Tapi manakala di bahagian bawah garisan ini dia adalah bersambung dengan kulit, iaitu terdapat lapisan ataupun saraf deria rasa sakit. Dan jika terjadi buasir ataupun pembengkakan pada kawasan ini, biasanya pesakit akan merasakan kesakitan. Peringkat-peringkat buasir ada 4 ataupun degree of degree, iaitu buasir peringkat pertama hanya berlaku pembengkakan pada bahagian dalam. Ataupun buasir itu membengkak di bahagian dalam dan dia hanya berdarah tapi dia tidak keluar. Pada peringkat ini buasir hanyalah macam seperti pembengkakan yang kecil. Pada peringkat kedua, pembengkakan tersebut semakin membesar ataupun buasir tersebut semakin besar dan ia keluar melalui tubuh semasa membuang air besar, itu ketika meneran. Tapi apabila selesai proses membuang air besar tersebut, ia masuk kembali secara spontan tanpa perlu ditolak ke dalam. Pada untuk peringkat ketiga pula, buasir keluar melalui tubuh semasa pesakit membuang air besar, tetapi pesakit perlu memasukkannya kembali ke dalam tubuh melalui dengan cara manual ataupun menolaknya ke dalam. Okey, peringkat ini adalah lebih besar pada peringkat kedua. Manakala yang peringkat seterusnya ataupun peringkat keempat, buasir keluar tapi disebabkan terlalu besar tapi tidak dapat dimasukkan semula ke dalam tubuh dan biasanya pesakit akan merasakan kesakitan yang amat sangat. Ini dikenali sebagai thrombus hemorrhoid. Golongan-golongan yang berisiko untuk mendapatkan ataupun terjadinya buasir adalah golongan-golongan yang mengalami masalah untuk membuang air besar, iaitu sembelit contohnya, kerana proses sembelit itu akan menyebabkan pesakit perlu meneran dengan kuat untuk mengeluarkan najis. Proses ini lama kelamaan akan menyebabkan tisu salur darah pada kawasan anus ataupun tubuh akan membengkak dan menyebabkan berlakunya buasir. Selain daripada itu, proses kehamilan ataupun melahirkan bayi akan juga menyebabkan terjadinya buasir. Ini adalah kerana tekanan yang tinggi dalam ruang abdomen kerana kehadiran kandungan tersebut dan juga meneran dengan kuat ketika melahirkan bayi. Makanan pedas juga merupakan punca dan terjadinya buasir dan juga punca pendarahan buasir. Seseorang yang makan pedas akan banyak kali meneran untuk boleh menyebabkan luka pada buasir tersebut. Selain pada itu, tabiat pemakanan yang kurang sayur-sayuran dan buah-buahan ataupun kandungan air yang cukup boleh menyebabkan najis itu keras dan sukar dikeluarkan. Ini akan menyebabkan sembelit dan terjadinya buasir. Tabiat tandas yang buruk seperti bermain telefon bimbit sewaktu di dalam tandas, membaca surat khabar ataupun majalah ketika berada dalam tandas akan menyebabkan proses membuang air besar berlaku dalam jangka masa yang lama. Lebih pada kita buat membuang air besar yang baik adalah mungkin kurang daripada 5 ataupun 10 minit. Okay. Gaya hidup yang tidak sihat seperti tidak aktif, kurang bersenam ataupun masalah obesiti juga boleh mencetuskan masalah buasir ini. Okey, gejala-gejala buasir. Untuk gejala buasir saya akan mainkan video ini.
Okey, jika anda mengalami gejala-gejala tersebut, tidak perlu risau dan berasa malu. Segeralah berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan dan juga nasihat perubatan. Apabila pesakit tersebut ataupun seseorang yang mengalami simptom ataupun gejala yang disebutkan tadi ataupun yang disebutkan tadi, berjumpa dengan doktor, doktor akan melakukan pemeriksaan fizikal dan juga untuk mendiagnose masalah buasir tersebut. Okey, ini adalah untuk memeriksa punca pendarahan yang berasal daripada rektum. Okey, selain pada itu, ujian darah juga dilakukan untuk memastikan kandungan sel darah ataupun kadar pembukuan darah adalah dalam keadaan normal. Pemeriksaan proktoskopi juga dilakukan. Ini adalah pemeriksaan yang perlu dilakukan, iaitu melibatkan pemeriksaan di sekitar tubuh untuk menggunakan alat khas untuk memastikan terdapat pembekakan buasir di kawasan tersebut ataupun tidak. Selain daripada itu, yang perlu juga dilakukan adalah untuk melakukan prosedur kolonoskopi. Ini adalah untuk memeriksa pendarahan rektum yang mana mungkin bukan berpunca daripada buasir, seperti boleh disebabkan juga oleh kanser usus ataupun kolon kanser dan juga penyebab-penyebab lain seperti ulcer, salur darah tidak normal pada usus ataupun radang usus. Untuk rawatan, setelah didiagnos mengalami buasir, doktor akan menggariskan beberapa cara rawatan, iaitu cara rawatan ataupun pembagian rawatan adalah terbagi pada dua rawatan utama, iaitu konservatif dan juga pembedahan. Okey, konservatif adalah perawatan tanpa melakukan pembedahan dan biasanya ini adalah sesuai untuk buasir grade 1. Okay. Iaitu melakukan perubahan gaya hidup dengan melakukan ataupun mengamalkan tabiat tandas yang baik. Okey, tidak duduk terlalu lama di tandas, tidak bermain handphone ketika membuang air besar ataupun tidak membaca apa-apa bahan bacaan ketika di dalam tandas. Okey. Selain daripada itu, minum air yang cukup dan juga makan makanan yang tinggi serat juga amat membantu dalam proses ini. Ini akan menyebabkan proses membuang air besar menjadi lancar dan juga mengurangkan proses untuk meneran dan juga sembelit dan seterusnya meneran yang terlalu lama. Okey, rawatan konservatif juga digunakan adalah menggunakan ubat-ubatan. Ubat-ubatan yang biasa diberikan adalah ubat-ubatan untuk mengecutkan buasir tersebut. Yang kedua adalah ubat-ubatan untuk melancarkan proses pembuangan air besar. Itu apabila pesakit mengalami sembelit, doktor akan memberi ubat-ubat untuk melembutkan najis dan juga merangsang untuk membuang air besar. Kaedah rawatan melalui pembedahan boleh dikategorikan sebagai beberapa kaedah. Terdapat beberapa kaedah, iaitu ia termasuk prosedur kecil dan juga pembedahan. Prosedur kecil adalah seperti rubber band ligation. Rawatan pembedahan seperti pembedahan open hemorrhoidectomy, stapler hemorrhoidopexy dan juga yang terbaru adalah rawatan laser untuk buasir, laser hemorrhoid treatment. Prosedur kecil, rubber band ligation biasanya digunakan untuk buasir dalaman pada peringkat yang rendah ataupun grade 1. Okey, iaitu rubber band ataupun getah kecil diikat menggunakan ligator pada pangkal buasir, seperti yang ditunjukkan dalam image dalam gambar rajah ini. Okey, buasir ini, prosedur ini dapat dilakukan di klinik ataupun secara di klinik dan dia amat mudah dilakukan. Buasir akan mengecut
dan seterusnya selepas prosedur tersebut getah tersebut akan menyebabkan buasi akan mengecut dan seterusnya menyebabkan ia tertanggal daripada dinding anus ataupun debu. Pembedahan open hemorrhoidectomy melibatkan tisu buasi itu dipotong dan juga dikeluarkan. Ini akan meninggalkan luka terbuka selepas pembedahan seperti ini. Masalah dengan kaedah ini adalah semakin jarang dilakukan disebabkan oleh masalah pendarahan selepas pembedahan dan juga kesakitan yang kuat setelah pembedahan. Stapler hemorrhoidopexy melibatkan pemotongan buasi secara bulatan ataupun circumferential cut pada bahagian rektum, anorektum yang terlibat. Itu ia akan dipotong dan dicantumkan semula dengan menggunakan stapler titanium yang kekal. Ini kadang-kadang boleh menyebabkan penyempitan rektum jika dilakukan oleh pakar yang kurang berpengalaman. So untuk kaedah ini hanya dinasihatkan dilakukan oleh pakar yang berpengalaman. Rawatan yang terbaru adalah minimally invasive ataupun tidak melibatkan pemotongan tisu dan juga itu kaedah laser untuk buasi. Ia tidak menyebabkan pemotongan tisu anus ataupun rektum, itu ia hanya mengejutkan buasi daripada dalam dan ini akan mengekalkan anatomi yang asal. Seperti mana yang ditunjukkan dalam animasi tersebut, dalam proses pembedahan tersebut, satu tusukan kecil dibuat pada buasi, seterusnya fiber dimasukkan, iaitu alat laser, ke dalam ke tengah buasi tersebut melalui bukaan kecil itu. Laser fiber memancarkan tenaga secara bulatan 360 darjah dalam kadar denyutan yang selama 3 saat, dan ini menghasilkan zon gumpalan ataupun pembekuan yang efektif dan juga rata. Okey, seterusnya ini akan mengecutkan buasi secara beransur-ansur. Ini adalah hasil pembedahan laser untuk buasi yang telah dilakukan sebelum ini, iaitu ini adalah sebelum pembedahan. Pesakit ini mengalami buasi grade ataupun tahap 4, grade 4, iaitu buasi keluar dan sukar untuk dimasukkan kembali. Dan selepas pembedahan dibuat, didapati buasi tersebut telah mengecut dalam masa seawal seminggu, dan seterusnya buasi tersebut akan terus mengecut hingga
untuk penyembuhan sepenuhnya dalam masa 4 minggu hingga 6 minggu. Untuk kes kedua, sebelum pembedahan, pesakit mengalami buasir grade 3, internal hemorrhoid grade 3 yang terkeluar. Okey, selepas pembedahan, buasir tersebut mengecut dan NS akan kembali kepada normal dalam masa 4 hingga 6 minggu. So sekarang saya akan menjawab beberapa soalan yang akan diajukan oleh saudari Aziz. Okey, baiklah doktor. Begitulah penerangan yang bagi saya cukup jelas untuk kita mengenali dan memahami penyakit buasir ini. Dan saya percaya sekiranya penonton-penonton di luar sana telah melihat segala penerangan tadi, anda akan lebih berpengetahuan mengenai buasir ini dan anda pasti tahu cara untuk mengelak dan terkena penyakit ini dan juga cara perawatannya lah. Okey, namun begitu doktor, di sini saya telah berjaya mengumpul beberapa soalan sebelum kita berlangsung sebentar tadi. Oleh itu antara soalan-soalan yang kebiasaan ditanya adalah seperti ini. Okey, soalan pertama yang saya terima adalah seperti ini. Assalamualaikum doktor. Saya berusia 22 tahun dan selalu berasa tidak selesa selepas membuang air besar. Buasir yang keluar memang susah nak masuk balik. Jadi saya pernah terdengar mengenai rawatan laser. Sesuai untuk ataupun tidak untuk saya mendapatkan rawatan ini? Okey, terima kasih Azim untuk soalan itu. Ya, berdasarkan apa yang ditanyakan, itu pesakit berusia 22 tahun yang tidak selesa setelah membuang air besar, yang mana buasir tersebut keluar dan sukar untuk masukkan kembali. Daripada itu kita dapat tahu bahawa pesakit tersebut mengalami buasir mungkin tahap 3, grade 3, iaitu pesakit perlu memasukkan kembali dengan secara manual dan kadang-kadang perkara ini amat sukar dilakukan oleh pesakit. So untuk rawatan bagi masalah tersebut, dia amat susah untuk dilakukan rawatan laser. Kerana rawatan laser sesuai dilakukan untuk grade-grade yang tinggi seperti grade 3 dan grade 4. Kerana rawatan laser akan mengecutkan buasir tersebut dan membolehkan ia mengecut dan seterusnya tidak lagi keluar dan seterusnya pulih daripada penyakit tersebut. Okey, terima kasih doktor untuk soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua yang saya terima adalah seperti ini. Kalau buasir itu baru wujud, bolehkah terus buat rawatan laser? Okey, untuk soalan ini, buasir baru wujud bergantung kepada grade buasir tersebut. Sekiranya buasir tersebut masih kecil, iaitu grade 1 ataupun mungkin 2, yang kaedah rawatan yang sesuai adalah dengan cara konservatif. Konservatif dahulu, iaitu perubahan gaya hidup, mungkin ubat-ubatan boleh membantu, ataupun mungkin prosedur-prosedur kecil seperti rubber band ligation. Rawatan-rawatan pembedahan seperti rawatan laser yang dilakukan adalah jika rawatan-rawatan konservatif tersebut tidak berkesan ataupun berjaya, dan juga jika buasir yang baru diwujud tersebut adalah grade 3 ataupun grade 4. Sebab kadang-kadang pesakit yang mengalami buasir sudah mengalami buasir tersebut dalam jangka masa yang lama, cuma buasir tersebut baru mendatangkan masalah baru-baru ini. Baik, betul. Seterusnya untuk soalan yang ketiga, saya berusia 50 tahun dan mengalami pendarahan ketika membuang air besar. Tetapi didapati tiada pembekakan di sekitar dubur. Adakah saya mengalami buasir? Okey. Untuk pesakit seterusnya, pesakit mengalami pendarahan, tapi tidak ada bengkak di sekitar dubur. Adakah dia mengalami buasir? Untuk ini harus difahami bahawa pendarahan ketika membuang air besar bukan hanya disebabkan oleh masalah buasir. Ia boleh disebabkan oleh beberapa masalah lagi yang mana boleh disebabkan oleh masalah yang lebih serius daripada buasir, seperti masalah kanser usus. Seperti yang kita tahu,
kanser usus adalah masalah kanser nombor 1 di Malaysia sekarang ini. So, untuk adakah pesakit mengalami bosir, pesakit perlu berjumpa dengan doktor dan mendapatkan konsultasi khidmat nasihat dan juga pemeriksaan. Dan pesakit mungkin perlu menjalani pemeriksaan kolonoskopi seperti yang saya terangkan tadi agar dapat memastikan bahawa tidak ada masalah-masalah lain di dalam usus yang mana tidak boleh di miss, kita tidak boleh miss masalah tersebut seperti kanser usus ataupun ulcer ataupun radang usus yang boleh memberi masalah pendarahan ketika membuang air besar. Jadi hari ini kita kena jumpa doktor dulu lah untuk memastikan. Jangan malu dan jumpa doktor untuk dapatkan. Okey. Dan soalan yang terakhir saya kira saya dapat daripada luar. Dr. Rusdi, saya mengalami masalah bosir selama sebulan. Bolehkah saya pakai obat lebih dahulu? Okey. Pesakit mengalami masalah bosir seperti yang kita ketahui ataupun yang saya terangkan tadi, masalah bosir biasanya kita doktor akan nasihatkan kalau grade yang rendah untuk mendapatkan rawatan secara konservatif, iaitu menggunakan ubat-ubatan. Ini akan membantu untuk mengecutkan bosir tersebut. Sekiranya memakan ubat-ubatan mungkin sampai satu tempoh masa yang mana bosir masih lagi tidak berjaya mengecut ataupun semakin membesar, pesakit tersebut perlu menjalani pemeriksaan ataupun kaedah rawatan yang menggunakan kaedah pembedahan seperti laser ataupun pembedahan yang lain. Okey, itu sahaja untuk sesi soal jawab kita pada hari ini. Terima kasih doktor. Baiklah doktor, kita nak mengakhiri FB Live kita pada hari ini. Baiklah tuan-puan, pesanan daripada saya untuk tuan-puan di luar sana bahawa penyakit bawasir ini adalah penyakit yang biasa dialami dalam masyarakat kita. Jadi jika tuan-puan mengalami penyakit bawasir ini, janganlah tuan-puan untuk malu mendapatkan rawatannya kerana kita telah mempunyai teknologi yang moden dan kurang menyakitkan. Jadi dengan cara ini kita akan lebih yakin untuk merawatnya. Baiklah tuan-puan sekalian, maka dengan segala penerangan yang begitu terperinci daripada Dr. Muhammad Rusdi kita, pakar pembedahan am di Salam Specialist Hospital Kuala Terengganu. Dengan itu sesi FB Live kita pada kali ini tamat. Saya mewakili Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran Salam Specialist Hospital Kuala Terengganu dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor serta kepada tuan-puan yang sudi bersama kami di FB Live pada hari ini. Sehingga bertemu lagi di masa akan datang. Dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.